Okey, pengenalan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tajwid, apa makna tajwid? Tajwid maknanya mencantikkan atau mengelokkan ataupun menghaluskan lagi bacaan. Okey, mungkin anda boleh baca Al-Quran, tapi anda baca Al-Quran tu tak sama seperti orang yang lancar membaca ataupun orang yang ada ilmu tajwid. Okey, jadi kita belajar tajwid ni bukan kita kena hafal nama-nama hukum tu. Okey, kita kena tahu baca sebenarnya. Nama hukum tu sekadar teori sahaja. Kuasai cara bacaan, insya-Allah, okey, hukum-hukum tu kita akan senang kita nak faham. Itu cara kalau saya nasihatkan pelajar saya kata tahu dulu cara baca. Okey, macam mana nak tahu cara baca? Kena belajar. Okey, kita tahu cara baca, insya-Allah nama hukum tu akan datang kemudian. Jadi kalau tak baca Al-Quran dengan tajwid boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma bacaan ni kurang cantik lah. Okay, sebab ada beberapa tempat bacaan tu bila dibaca panjang dia mudah sebut. Ada beberapa tempat bila dibaca dengan dengung bacaannya menjadi lebih baik. Okay, sedap untuk kita dengar. Jadi itu daripada segi bahasa kita cantikkan bacaan dengan tajwid. Manakala daripada segi istilah, tajwid tu maknanya mengeluarkan bunyi iaitu bunyi-bunyi huruf Al-Quran daripada makhraj yang betul. Makhraj ni apa? Makhraj ni tempat keluar. Setiap huruf tu dia ada tempat keluar yang berbeza. Dia datang daripada tempat yang berbeza. Contoh macam huruf sin. Sin dibaca sa. Huruf shin dibaca sya. Dua huruf ni seringkali kadang-kadang tertukar. Okay, nak baca sin terbaca sya. Nak baca sya terbaca sin, sa. Jadi itu boleh menyebabkan cara bacaan ataupun bacaan makna dia boleh lari. Itu penting untuk kita belajar tajwid supaya kita tahu macam mana nak bunyikan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Supaya makna dia kita pelihara. Itu yang penting. Kita memelihara makna, kalau salah sebut boleh jadi kepada hukum dosa. Jadi kita tengok dekat sini hukum. Hukum belajar tajwid adalah fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Makna fardu kifayah ni dalam satu kampung, kalau ada satu orang yang belajar tajwid, kampung tu semuanya terlepas daripada dosa. Jadi itu bagi hukum belajar tajwid. Makna dalam satu kampung tu kena ada seorang yang tahu ilmu tajwid. Manakala ia menjadi fardu ain, iaitu tanggungjawab setiap individu tu membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Makna bila kita baca Al-Quran, kita sendiri bertanggungjawab ke atas apa yang kita baca. Kalau kita tak tahu macam mana, kita kena belajar. Jangan kita baca je tapi tak ambil usaha untuk belajar tu tak boleh. Okay. Dan juga adab membaca Al-Quran, mestilah bacaan tu secara tartil. Kita elokkan setiap sebutan huruf dan kena tahu dekat mana kita boleh berhenti. Tu kadang-kadang kalau orang berhenti tempat yang salah, makna dia boleh berubah. Okay, kalau tak tahu macam mana, kena belajar. Itu belajar tu penting. Okay, tartil ni mana kita sebut satu-satu, ikut turutan. Bila mengaji, jangan kelang kabut. Kadang-kadang orang tu dia terror baca, laju, shoot, dia pergi. Okay, itu tak cantik bacaan. Bila kita buat ibadah tu, kita buat dengan betul, kita hayati dia. Kita ambil masa. Okay, kemudian apa lagi yang ada dekat slide ni? Okey, dekat Al-Quran pun dah tulis dalam surah Muzammil ayat 4, bacalah Al-Quran dengan tartil. Makna sebut satu-satu ikut turutan dia, kemudian kita berhenti pada tempat yang betul. Okay, kita tengok lagi apa yang ada. Okay, InsyaAllah pembelajaran tajwid kita tak lama. Kalau asas tu 3 bulan, untuk tajwid kita akan ambil masa 2 bulan. Okay, paling cepat akan habis masa dalam masa 2 bulan lah. Kalau perlukan pembelajaran ataupun kelas tambahan, nanti kita akan extend kalau pelajarannya belum habis. Okay, biasanya saya akan habiskan dalam masa 2 bulan. Okay, dalam masa 2 bulan ni apa yang kita nak belajar? Yang pertama insyaAllah hari ni kita nak tengok makhraj huruf. Saya ada terangkan makhraj tu tempat keluar. Sebut setiap huruf tu dengan betul. Kemudian kita akan belajar nun mati, mim mati. Tu biasalah kalau kata tajwid mesti ingat nun mati, dengung. Okay, kemudian ada melibatkan bacaan mat. Kemudian kita akan tengok dulu, kita akan tengok juga dalam buku hijau tu ada tanda-tanda wakaf, juga ada nota tambahan. Dalam buku tak ada, nanti saya bagi satu nota tambahan. Bacaan-bacaan unik. Jadi tadi saya dah terangkan, kuasai dahulu cara baca. Itu saya ajar pelajar saya tahu dulu macam mana nak baca insya-Allah. Okay, teori nama hukum tu akan datang kemudian.
Dan jangan risau, setiap pelajaran kita akan disusuli dengan exploris. Apa maknanya? Kita akan buat praktikal. Okey, habis dekat buku hijau satu hukum. Okey, contoh hukum nun mati, izahah halki. Habis izahah halki, kita tengok latihan yang ada dalam buku, kemudian kita akan buka Al-Quran. Kita tengok hukum tu dalam Al-Quran, bagaimana bentuk dia. Okey, supaya kita punya ilmu tajwid tu lebih kukuh. Jadi Al-Quran yang bagaimana? Pertama, untuk kelas hari ni tak apa. Saya rasa biasanya dalam kelas kedua, minggu depan ataupun minggu satu lagi, kita akan mula buka Al-Quran. Okay, ini penting ya. Sebab Al-Quran dekat luar sana tu dia ada macam-macam jenis, macam-macam cetakan. Apa yang penting, okay, ini tips untuk cari Al-Quran yang kita nak pakai ketika kelas. Okay, tengok dulu Al-Quran yang ada dekat rumah. Ada tak benda-benda ni? Okay, yang pertama, okay, kena rujuk pada Al-Fatihah. Okay. Kalau ada Al-Quran sekarang boleh buka lah Al-Quran tu tengok. Okay. Pertama boleh buka Al-Fatihah. Al-Fatihah tu dekat depan. Dan dekat Al-Fatihah tu mesti ada alif kepala bujuk. Okay, ini Al-Quran yang kita nak pakai ketika kelas. Okay, pertama buka pada Al-Fatihah. Lihat alif tu mesti ada kepala bujuk. Kepala bujuk ni ada nama ni alif ni. Okay, dia adalah Hamzah Wasol. Sebab kita nak cari hukum ni dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang anda pakai tu nanti kena sama dengan apa yang saya nak letak, keluarkan. Okay, alif kepala bujuk. Kalau anda punya Al-Quran macam yang ni, sekejap. Macam warna hijau ni, saya tulis dekat tepi. Warna hijau tak jadi. Sekejap. Warna hitam lah. Okay. Kalau anda punya Al-Quran, alif yang ada baris macam ni, kita tak pakai. Pula ada baris. Okay, saya tak nak Al-Quran yang ada baris macam ni. Sebab dalam Al-Quran sebenarnya alif tak menerima baris. Yang menerima baris adalah Hamzah. So jadi kalau anda punya Al-Quran, alif ada baris, cuba cari Al-Quran yang alif kepala bujuk tu, yang warna biru tu. Okay, sebenarnya Hamzah yang menerima baris, bukannya alif. Okay, Puan Ermi ada ke Al-Quran bersama? Ada. Ada. Puan Ermi punya Al-Quran yang warna biru ke warna hitam? Saya pakai yang warna purple ni. Dia punya alif tu, Al-Fatihah tu kepala bujuk ke ada baris? Yang Hamzah Wasol tu atas dia. Okey, Al-Quran tu boleh pakai. Puan Rohani ada Al-Quran bersama? Ada ni. Okey, saya nak tahu Puan Rohani punya Al-Fatihah tu bermula dengan alif kepala bujuk ke alif ada baris? Kepala bujuk tu. Macam sama yang kat skrin ni lah. Sama dekat skrin yang warna biru tu kan? Betul. Kita nak pakai alif kepala bujuk tu. Okey, itu yang pertama kita nak lihat pada Al-Quran tu. Yang kedua, dekat Al-Quran anda juga. Okey, cuba lihat ada chop tak? Okey, ada chop daripada KDM. Okey, cuba cari ada chop KDM. Bagaimana chop tu dia ada 4 segi petak. Lepas tu dia ada nombor lah kat bawah ke kat atas dia tu dia tulis. Biasa kat atas tu. KDN macam tu. So dia adalah dia punya kod dia. Ada. Bagus. Ada muka surat yang depan sekali. Nama ada dekat depan ataupun kat belakang. Okey. Jadi kalau ada dua ni insya-Allah Quran tu boleh pakai untuk kelas kita. Okey. Ini kita panggil ni, kenapa saya minta Al-Quran yang macam ni? Okey, sebab ini Al-Quran yang diiktiraf di Malaysia yang dijaga oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebab ada Al-Quran tu dibawa daripada cetakan luar yang masuk secara haram. Jadi dia punya tanda tu, simbol dia sedikit berbeza. Okey, dengan Al-Quran yang saya kata ni senang. Kita tengok simbol yang macam ni, kita tahu baca macam mana insya-Allah. Okay, kenapa saya minta macam ni? Dekat Al-Quran cuba tengok. Ada tak tulis kat situ Resam Usmani? Ada separuh Al-Quran dia ada tulis Resam Usmani. Kalau tak ada pun tak apa.
Saya tulis kat muka surat depan, sekali kat kulit muka. Bagus, betul. Ada apa? Dia letak dekat kulit muka, dia tulis kat situ Resam Usman. Musyaf Resam Ustami. Usman. Resam Usman. Resam tu apa makna dia? Resam tu makna cara tulisan. Usmani ni kan Al-Quran tu dibukukan pada zaman Saidina Usman. Jadi dia pakailah. Maknanya Al-Quran yang kita pakai ni dah lama dah sebenarnya. Ada banyak cetakan, banyak cara tulisan. Okey. Jadi Al-Quran tu dia boleh pakai. Ilhan tak bawa Al-Quran hari ni? Okey, tak apa. Minggu depan kalau next class cuba letak sediakan Al-Quran ya. Okey. Kita tengok saya baru buat pengenalan ya. Okey, habis tentang Al-Quran. Al-Quran Puan Ermi dengan Puan Rohani punya boleh pakai. Kita pergi pada pelajaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan muka surat 1. Pelajaran pertama, nama-nama huruf hijaiyah. Okay. Huruf-huruf hijaiyah huruf apa? Huruf Al-Quran. Okay. Kita panggil huruf-huruf tersebut huruf-huruf hijaiyah. Okay. Huruf-huruf Al-Quran dia tak sama dengan huruf-huruf Jawi ya. Huruf-huruf Jawi tu dia mewakili ABC. Okay. Tapi huruf-huruf Al-Quran dia tak banyak macam ABC. Okay. Dia sedikit kurang. Jadi huruf-huruf hijaiyah ni seperti manusia. Okay. Sebelum saya teruskan, boleh bacakan pada saya huraian. Tak ada buku. Ilhan lah. Ilhan ada dekat center. Ilhan boleh tunjuk dekat bawah sekali bawah. Ada huraian bawah sekali tulisan kecil. Huraian yang pertama. Cuba bacakan. Okey, cukup. Yang pertama dahulu. Okey, jadi tadi Ilhan bacakan terdapat 29 huruf-huruf hijaiyah yang perlu kita kuasai bentuk dan cara tulisannya. Jadi saya maklumkan tadi, huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah ni macam manusia. Setiap huruf dia ada nama. Setiap huruf dia ada sifat dia. Okay, dia ada bentuk dia. Okay, dia ada bunyi dia. Sama seperti kita manusia. Nama saya Nur Hajah Hafsah. Okay, ada orang panggil saya Hajar. Biasanya orang panggil saya Hajar lah. Saya macam mana? Tinggi. Pakai cermin mata. Orang boleh tahulah. Okay, mungkin orang lain tu dia rendah. Hajar juga nama dia tapi dia rendah. Beza. Ataupun dia sedikit berisi. Saya kurus. Okay. Jadi huruf huruf Al-Quran juga begitu. Ada 29 huruf sahaja. ABC ada berapa? ABC ada 30 lebih. Tapi huruf Al-Quran sedikit kurang, ada 29. Bacakan poin kedua, Ilhan. Semua 29 huruf hijaiyah tersebut boleh menggunakan bacaan harakat dan sukun. Okey, jadi semua huruf-huruf Al-Quran yang 29 ni boleh menerima tanda baris. Tanda baris yang membunyikan dia. Kalau baris atas A, kalau baris bawah tambahan I, kalau baris depan tambahan U. Kalau dua baris bunyi dia lain, an, in, un. Kita dah belajar dalam asas ya. Jadi kalau sukun pun boleh menghasilkan bunyi tapi dia kena kawan dengan sebelum dia. Semua huruf Al-Quran 29 ni boleh menerima tanda baris kecuali alif. Okay, alif tak terima tanda baris. Itu yang saya kata tadi, minta rujuk pada Al-Quran anda. Alif tu ada baris ke tak? Okay, sebenarnya alif tak ada baris, yang ada baris hamzah. Hamzah yang kita bunyikan sebagai A, I, U. Jadi daripada 29 hanya 28 yang ada baris. Satu iaitu alif tak terima baris. Jadi kita tengok dekat sini, dekat skrin. Okay, dekat buku dia tak ada tulis. Okay. Huruf-huruf hijaiyah ni penting ketika kita nak baca beberapa surah. Dekat awal surah tu sebagai contoh baca Yasin. Kita baca Yasin. Sin kita sebut nama dia. Kita tak baca Yasa sebab dia tak ada baris. Ataupun kita tengok Alif Lam Mim. Kita tak baca Alamah. Kita baca nama huruf. Ini penting untuk kita baca di awal surah dan juga bacaan surah-surah lain. Jadi huruf-huruf Al-Quran ini terbahagi kepada 3. Ada huruf yang ada 3 nama. Okay, ada huruf yang ada 1 nama. Ada huruf yang ada 2 nama.
Okey, macam nama. Nama panjang saya Nur Hajah Hafsah binti Yusof. Tapi saya dikenali dengan nama Hajah sahaja. Mana saya tak banyak, walaupun nama saya banyak, tapi orang tahu saya dengan 2 nama sahaja. Okey, tapi Al-Quran tidak. Al-Quran huruf ada yang ada 1 nama, ada yang 2 nama, ada yang 3 nama. Kita tengok dalam jadual. Huruf pertama adalah huruf alif. Macam nombor 1 tu, kat kotak pertama. Sebutkan ikut saya huruf pertama alif. Alif. Okay. Nama dia ada kat bawah tu, yang kecil tu. Yang besar tu bentuk dia. Bentuk dia macam mana? Straight je, lurus. Okay, macam nombor 1. Alif hanya ada 1 nama. Okay, kita pergi huruf yang kedua. 1 lekuk, 1 titik bawah. Sebutkan ikut saya nama huruf ba. Ba. Boleh. Nama huruf kedua ba. Okey. Ba. Jadi kuasai bentuk dia bagaimana? 1 lekuk, 1 titik bawah dan dia ada 2 nama. Nama kedua dia sebutkan ba. Ba. Matikan. Dia ada hamzah kat situ kan? Matikan hamzah. Ba. Ba. Betul. Okey. Lagi sekali sebut nama kedua huruf ba. Ba. Baba. Betul. Ba. Ba. Okey. Jadi ba 2 nama, alif 1 nama. Kita masuk kotak ketiga. 1 lekuk, 2 titik. Sebutkan nama huruf ta. Ta. Okey. Nama huruf ta. Dia mewakili huruf T. Mudah. 2 titik atas bukan bawah. Nama kedua dia tak. Ta. Jadi dia ada 2 nama. Ta, tak. Tak. Boleh. Okey, kita pergi sebelah. Macam huruf ba dengan ta. Tapi kali 3 titik dekat atas. 1 je lekuk. Sebutkan nama huruf sa. Sa. Lagi sekali sa. Sa. Nama kedua dia ada 2 nama. Nama kedua dia sa. 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 Okey, nama kat bawah yang kecil tu ada hamzah kan? Kita matikan sahaja hamzah, dapatlah nama kedua dia. Okey, lagi sekali nama kedua huruf sa, sa. Sa. 2 nama dia sa, sa. Okey, sebelah. Okey, sebutkan nama huruf jim. 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 Jam. Jim. Nama yang terakhir, huruf terakhir, jim. Jim. Okay. Jangan dibaca jin. Dia bukan jin hantu tu. Tidak. Dia nama Jim. Nama Mak Salim tu. Dan dia ada 1 sahaja nama. Okay. Jadi penting ke kita sebut dengan betul? Betul lah. Kena sebut betul. Jim. Bukan jin. Okey. Jadi baris pertama. Saya ulang kembali. Huruf pertama huruf alif 1 nama. Huruf kedua huruf ba. Ta dengan sa semua 2 nama. Ba, ba, ta, ta, sa, sa. Dan baris pertama kotak terakhir sebelah kiri huruf jim 1 sahaja nama. Jadi kita boleh simpulkan dekat sini. Cuba anda perhatikan untuk huruf ba, sa, ta dengan sa dia ada hamzah kan? Jadi huruf yang ada hamzah, nama huruf dia akan ada 2 nama. Okay. Alif dia tak ada hamzah, jim pun tak ada hamzah dekat nama huruf dia, jadi dia 1 nama. Itu kita boleh simpulkan dekat situ. Okey. Kita pergi kotak kedua. Baris kedua, kotak kedua pula. Baris kedua macam huruf jim tapi kali ni tak ada titik. Sebutkan nama huruf ha. Ha. Okay, nanti kita akan baiki bacaan dia dalam makhraj pada pelajaran kedua. Okay, lagi sekali sebutkan nama huruf ha. Ha. Okey. Ha tak ada titik tapi dia ada 2 nama sebab dia ada hamzah kat belakang. Sebutkan nama kedua dia ha. Ha. Okey, matikan sahaja hamzah tu sebab dia ada hamzah. Lagi sekali ha. Ha. Okey, sebutkan 2 nama ha ha. 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 Okey, kita pergi kotak kedua, baris kedua, dia ada titik 1 dekat atas. Sebutkan nama huruf kha. Ha. Okey. Kha jangan tertukar dengan jim. Jim dekat bawah titik dia, kha titik dekat atas. Kha ada 2 nama, nama kedua dia kha. Ha. Okay. Kita baca huruf kha, nama huruf kha 2, kha kha. Ha. Boleh? Okey, kita pergi kotak seterusnya macam mulut terbuka, nama huruf dal.
Dal. Dal satu sahaja nama sebab dia tak ada hamzah kat belakang. Lagi sekali sebut kotak ketiga tu dal. 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 Okey, sebelah dia macam huruf dal tapi ada satu titik dekat atas. Sebutkan nama huruf zal. Zal. Okey, jangan tertukar dua huruf ni. Kalau ada titik, zal. Okey, sebelah dia ada ekor sahaja, dia tak ada kepala, tak ada titik. Nama huruf ro. Ra. Ra. Dibaca ro, tebal bacaan dia, jangan dibaca ra. Dan dia ada dua nama. Nama kedua dia sebutkan ro. Ra. Ra. Okey, ro. Ra. Dan saya teruskan lagi. Okey, macam huruf ro tapi dia ada titik. Nama huruf zai. Zai. Okey. Zai nama huruf zai dan zai satu-satunya huruf yang ada 3 nama. Okey. Nama kedua dia boleh sebutkan za. Za. Lagi sekali nama kedua huruf zai za. Za. Okey, dan nama ketiga dia za. Matikan seolah-olah dia ada Za. zai za. Za. Zai, za, za. Betul. Okey. Itu satu-satunya huruf 3 nama. Dan sebelah dia ada banyak gigi tu, 2 gigi kecil, 1 gigi besar. Sebutkan nama huruf sin. Sin. Okey, S-I-N, sin. Jangan baca sim, dia bukan singkat, dia sin. Boleh baca Sin. yasin. Yasin. Berakhir dengan N, jangan rapatkan bibir. Kalau rapat bibir dia tak jadi sin. Sin satu sahaja nama. Sebelah sebutkan nama huruf shin. Shin. Ni pun sama juga. Dia berakhir dengan N. Shin. Shin. Kebiasaan kalau kesalahan yang berlaku dibaca shim. Dia bukan shimma, tidak. Shin. Sin. Okey, perkataan syaitan, syawal, syukur kita pakai huruf ni. Okey. Kita pergi sebelah, lepas huruf shin, sebutkan nama huruf sod. Sod. Okey, kepala bujur, satu lekuk. Bacaan sod tebal. Okey, solat, sobar, kita pakai huruf sod. Okey, sebelah ada titik dekat atas, nama huruf dot. 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 Kan ada dot satu tu. Dot. Lagi sekali. Dot. Okey, jadi jangan tertukar sod dengan dot. Saya teruskan seterusnya. Kalau ada soalan tanya sahaja ketika kelas, kita ada masalah. Boleh setakat ni? Sod Boleh. satu nama. Sod satu nama sahaja. Okey, huruf sin, shin dengan sod dot semua satu nama. Sin, shin, sod dot semua satu nama sebab dia tak ada hamzah kat bawah. Okey, kita pergi seterusnya. Macam huruf sod dengan dot, tapi kali ni macam bentuk B. Kepala bujur ada tiang, tak ada titik. Sebutkan nama huruf dot. Dot pula. To. Oh. Okey, nama huruf to. Dan to ada 2 nama. Sebutkan nama kedua dia tok. Tok. Apa? Dia ada hamzah kat situ. Jadi 2 nama dia to, tok. Tok. Sebelah lepas huruf to ada titik kat atas, sebutkan nama huruf zo. 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 Okey, zo ada 2 nama, zo, satu lagi zo. 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 Okay, zuhur. Bila kita sembahyang sholli fardu zuhri, inilah huruf zo. Zuhur, zalim. Zo. Okay. Jadi kita tengok seterusnya, kepala kecil, punggung dia besar, nama huruf ain. Ain. Lagi sekali, ain. 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 Okey, sebelah satu je ain, macam huruf ain ada titik dekat atas, sebutkan nama huruf ghin. Ghin. Ain. Ghaib. Ghaib kita pakai huruf ni, ghin. Okey, ghin jangan baca ghim, dia bukan rapat bibir, ghin. Okey, sebelah kepala, lepas tu ekor naik ke atas, nama huruf fa. Fa. Dia mewakili huruf F. Okey, dia tak bukan huruf P.
Tu Siti Piramli dia cakap fening. Dia tak ada huruf P. Orang Arab dia tak belajar P. Ini huruf fa. Fa 2 nama, 1 nama dia lagi fa. 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 Matikan hamzah. Berapa titik? 1 sahaja titik. Jangan tertukar dengan nama huruf kat bawah. 2 titik. Sebutkan nama huruf qaf. 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 Q-O-F. Qaf. Qaf. Okay. Dia tak berakhir dengan P ataupun B. Okay. Yang belakang tu Q-O-F. F tu macam Arnab. Qaf. Qaf. Baru betul sebutan dia. Okey, dia bukan qaf, dia bukan qaf. Dia Qaf. Qaf. Betul. Bila hujung tu ada angin qaf sebab dia huruf F kat hujung. Okey, satu je nama dia, selepas dia huruf kaf, bacaannya nipis, kaf. Kaf. Betul. Okey, kaf ni sama juga, dia berakhir dengan F. Dia bukan berakhir dengan B atau P. Yang baca kap, dia bukankan kap, dia kaf. Kaf. Dan sebelah ni bukan J ya. Ini adalah huruf lam. Lam. L-A-M dibaca lam. Jangan baca lan. Dia bukan lan, lam. Lam. Anak saya kata ni huruf mata kail ni. Bolehlah. Dia tahu. Sebab dia memancing. Okey, kita pergi sebelah. Kepala kecil ada ekor kat bawah. Sebutkan nama huruf mim. Mim. Okey, M-I-M berakhir dengan M. Jangan dibaca min. Dia bukan berakhir dengan nun, dia berakhir dengan M. Mim. Alif lam mim. Rapatkan bibir. Okey, jangan berakhir dengan N. Okay. Kemudian sebelah nama huruf sebutkan nun. 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 Satu titik dekat atas, jangan tertukar dengan huruf ba. Ba satu titik bawah. Okay, jangan tertukar dengan huruf zal pula. Okay, kalau huruf zal tadi, perhatikan. Okay, kalau nun, dia punya ekor tu naik ke atas. Kalau huruf zal tak. Kalau huruf zal, mana tadi? Okay, dia punya tiang dia agak sengit, lantai. Dia tak ada naik ke atas. Dan dia ada satu titik ke atas, huruf zal. Jangan tertukar dengan nun. Okey, kemudian baris yang terakhir sebutkan nama huruf waw. Wow. Wow. Waw. Okey, dia macam nombor 9. Sebelah sebutkan nama huruf ha. Ha. Ha biasa je. Hari. Ha. Ha. Okey, ha dia ada 2 nama. Nama kedua dia hak. Ha. Dia ada hamzah. Okey, bunyikan nama huruf ha, ha, ha. 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 Okey, jangan tertukar dengan mim. Okey, huruf ha kepala dia besar. Kalau mim kepala kecil. Kalau dekat tengah-tengah ha ni ada banyak bentuk. Ha ni boleh jadi bulat. Okey, dia single. Tunggal dia ataupun dekat depan dia boleh jadi bulat macam Q tu. Dekat tengah-tengah dia boleh jadi ribbon. Okey, maknanya dia punya kat bawah dia tu lebih panjang. Kalau mim tak, kepala mim kecil sahaja. Okey, dekat hujung ha boleh jadi macam nombor 9. Okey, kalau mim kena berakhir dengan ekor. Manakala ha satu lagi dia bentuk bulat. Ini adalah bentuk-bentuk ha. Ada 4 bentuk. Okey, dan yang seterusnya macam nombor 2 terbalik ni, hamzah. Hamzah. Okay, hamzah yang berbunyi a, i, u, bukan alif ya. Jadi kalau nampak hamzah baca a, i, u, jangan baca hamzah, hamzi, hamzu, tidak. Okey, dan yang terakhir sebutkan nama huruf ya. Ya. Okey, ya ada 2 nama, nama kedua dia ya. Ya. Ya, ya. 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 Jadi ya ada 2 titik bawah. Ada juga ya yang tak ada titik. Bentuk dia ada macam S tu. Tapi dia tak ada titik. Itu juga huruf ya. Jangan risau pasal titik dia. Jadi bentuk dia ada kat situ cukup. Dan jangan tertukar ya dengan ta. Ya 2 titik bawah, ta 2 titik atas. Itu biasa kesalahan yang berlaku tertukar dengan huruf ta. Okey, itu dia huruf-huruf hijaiyah. Zai 3 nama. Kalau ada hamzah, dia ada 2 nama.
manakala yang bakinya adalah satu nama. Ada soalan setakat ni? Ada. Tak ada Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi pelajaran yang kedua boleh? Pelajaran kedua makhraj huruf. Tapi sebelum tu, jap. Saya nak keluarkan. Tadi kita belajar nama huruf. Alif, lam, mim, nama huruf. Kemudian kita baca Yasin. Yasin juga kita sebut nama huruf. Okay, saya ada soalan dekat sini. Cuba teka. Sekejap, saya share dulu. Screen. Dia dah keluar ayat Al-Quran ke dekat situ? Dia keluar ayat Al-Quran kan pada skrin? Ada. Okey. Okey, ada satu surah diberi nama surah Maryam. Surah Maryam adalah salah satu surah yang suka dibaca ya. Surah tu jadi suka dibaca sebab dia menceritakan sesuatu. Okey. Cuba perhatikan pada surah Maryam. Pada permulaan bacaan tersebut, saya letak warna kuning. Warna kuning tak nampak. Warna merah lah. Pada garis merah tu permulaan surah. Okay, agak-agak macam mana nak baca dekat situ? Okay, yang pertama kita kena sebut apa? Kaf ke kah? Okey, kaf betul kita baca sebagai kaf. Jangan baca ka. Okey, ni kena sebut nama huruf sebab dia tak ada baris. Yang dia ada tanda ombak tu sahaja. Apa makna ombak tu? Ombak tu kita kena baca dengan kadar 6 harakat. Jadi huruf pertama huruf kaf dibaca kaf, nama huruf 6 harakat. Kaf. Itu cara bacaan dia. Jangan baca kaf, bukan P. Okey, F. Kemudian kita tengok huruf kedua huruf apa? Ha. Ha. Okey, kita baca dia sebagai ha. Ha berapa? Ha baca 2 sahaja. Sebab dia tak ada tanda panjang. Ha. Okey, huruf ketiga huruf apa? Kita nak baca sebagai Ain. sebelum ain tu ada 2 titik bawah tu. Ya. Ya dulu. Ya dulu baru kita baca bunyi yang seterusnya lepas ya adalah ain. Ya berapa? Ya baca 2 juga sebab dia tak ada ombak. Okey, kemudian lepas ya kita baca nama huruf ain. Ain. Okey, 6 harakat. Dan yang terakhir nama huruf adalah Sad. okey, dibaca sod. Jangan baca so. Dia bukan so panjang tak, dia tak ada baris. Okey, dibaca nama huruf sod. Ain dengan sod ni dibaca setiap satu. Okey, jadi kesalahan yang sering berlaku untuk bacaan yang ni, orang akan baca kaf tu dia sebut betul. Kaf, ha, ya. Bila tak ain tu dia baca a, so. Kesalahan sering berlaku macam tu. Okey, pengalaman saya mengajar lah. Jadi jaga-jaga dekat sini. Okey, nama huruf kaf, ha, ya, ain. Baru kita baca sod. Okey, kembali balik pada buku. Okay, masuk pelajaran kedua, makhraj huruf. Okay, Ilhan boleh bacakan poin dekat bawah yang pertama, huraian dia. Daripada struktur asas bacaan di atas, daripadanya 5 kesamaan makhraj utama dan 11 makhraj khusus bagi kesedaran tidak masalah. Okey, terima kasih. Jadi kita dah tahu tadi huruf Al-Quran tak banyak, ada 29 sahaja. Dan setiap 29 huruf ni dia bunyi, dia keluar ataupun sebutan tu datang daripada tempat yang tertentu. Okey, dia ada keluar daripada berapa tempat? Dia akan keluar daripada 5 tempat. Yang pertama, kalau rujuk pada buku ataupun pada skrin, bibir. Apa maknanya? Ada huruf datang pada bibir yang bergerak. Kalau bibir tak bergerak, dia tak jadi pun huruf tu. Kemudian yang kedua, okey, lidah. Okey, ada huruf datang daripada lidah yang bergerak, dia naik ke atas. Depan, kiri, kanan. Okey, dia bergerak, jadi menghasilkan sebutan beberapa huruf. Kalau lidah dia tak gerak, dia tak jadi pun huruf tu.
Kemudian kita tengok dekat sini rongga mulut. Yang ketiga rongga mulut, maknanya yang dalam mulut tu ada bunyi dia bukan sebutan. Untuk rongga mulut menghasilkan bunyi, nanti kita tengok bunyi apa. Kemudian rongga kerongkong dekat sini. Kerongkong bergetar sama dengan rongga mulut tadi, dia bergetar, dia tak bergerak. Ada sebutan huruf datang daripada rongga kerongkong. Okey, dia bergetar, dia jadi huruf tu. Dan yang terakhir rongga hidung. Rongga hidung juga menghasilkan bunyi, bukan sebutan. Kita tengok bunyi apa. Jadi dekat situ ada 5 makhraj utama, bibir, lidah, rongga mulut, kerongkong dengan rongga hidung. Okey, dekat sini kalau tengok pada skrin, bibir, lidah dengan rongga kerongkong menghasilkan sebutan. Apa makna sebutan? Babi, bu, dadi, du, jajiju itu sebutan. Kalau bunyi dia ada 2 sahaja bunyi yang melibatkan baca Al-Quran, bunyi mat ataupun bunyi dengung. Nanti kita tengok dekat mana datangnya bunyi mat dan bunyi dengung ni. Boleh baca huraian seterusnya? Kat situ apa lagi dia tulis? Okay, ni dah saya terangkan tadilah. Makhraj adalah tempat keluar. Makhraj tu bahasa Arab, bahasa Melayu dia tempat keluar. Setiap sebutan keluar daripada tempat yang berbeza. Jadi kita mulakan, siapa yang ada buku boleh buka muka surat yang seterusnya, muka surat 3. Okey, dekat buku tu dia tulis nombor 3 kan? Bukan, nombor 1. Kat sini. Okey, kat sini dia tulis nombor 1. Potong nombor 1 tu letak 3 supaya sama dengan gambar. Macam saya punya 3 rongga mulut. Bukan nombor 1, nombor 3 Sebab kakak dekat gambar ajar tu nombor 3. Okey, Ilhan boleh bacakan dekat bawah huraian dia yang pertama sahaja. Okey, terima kasih. Jadi huraian bagi yang ni dia kata kat situ keluar daripada rongga mulut iaitu huruf alif, waw dan ya. Apa yang berlaku di sini? Rongga mulut tempat terhasilnya bunyi mat ataupun bunyi panjang. Okey, bila kita baca, bacaan tu panjang sedikit, dia datang daripada rongga mulut yang bergetar. Okay. Untuk huruf alif, ini huruf alif mat dibaca cuba sebut. Dia baca tu dekat dalam rongga mulut tu bergetar. Okey, lagi sekali kita ambil contoh huruf ba ba balik atas dengan alif. Okey, alif ni adalah alif rongga mulut sebab dia adalah alif mat. Cuba baca panjang. Ba. Cuba baca pendek. Ba. Kalau baca pendek ba ada rasa tak bibir bukan bibir, rongga mulut bergetar? Tak ada. Sekali cuba baca ba pendek. Ba. Okey, cuba baca panjang. Ba. Ba. Okey, bila anda baca panjang, tu lebih rasa pada rongga mulut. Jadi itu dia datangnya bacaan mat ni daripada rongga mulut. Sama juga dengan huruf waw. Ini waw mat. Letak huruf ba. Juga ba baris depan bu. Tapi ada waw, dia jadi panjang. Bu bunyi kan? Cuba baca pendek. Bu. Bu. Bu tu bila baca pendek dia tak rasa sangat. Okey, yang lebih panjang waw mat dia datang daripada rongga mulut. Huruf ya pula kita test. Okey, ba baris bawah asal bi. Kemudian tambah ya, ni adalah ya mat, dia akan datang daripada rongga mulut, bunyikan bi panjang. Bi. Cuba baca pendek. Bi. Bi. Mana lebih rasa Ilhan? Panjang ke pendek? Panjang. Okey, panjang B itu datangnya pada bahagian rongga mulut tempat terhasilnya bacaan bunyi mat. Okey, kita teruskan. Seterusnya, lepas rongga mulut, di situ rongga kerongkong. Boleh bacakan Ilhan poin yang kedua? Okey, terima kasih. Jadi rongga kerongkong dia kata
keluar daripada kerongkong ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi untuk bahagian kerongkong, ini kita panggil dia huruf-huruf halki. Okay, 6 ini adalah huruf halki. Halki itu maknanya halkum lah, huruf kerongkong. Tempat terhasilnya sebutan 6 huruf ni datang bila kerongkong tu bergetar. Dan kita pecahkan lagi. Dekat buku dia keluar sekali serepuk macam tu. Kerongkong ada 6 huruf. Okey, saya pecahkan dia lebih khusus. Okey, kita pergi lebih spesifik. Pangkal. Okey, huruf yang datang pangkal. Pangkal tu dekat mana? Dekat bawah sekali. Okey, bawah sekali kita panggil dia pangkal kerongkong. Tempat terhasilnya sebutan huruf hamzah dengan ha. Okey, hamzah kita baca a, i, u. Sebutkan. A, I, U. Okey, bila kita nak bunyikan, apa yang berlaku? Dia akan ada getaran dekat kerongkong sini. Dia tak ada dekat hidung, dia tak ada dekat bibir. Okey, dia kena ada pada kerongkong. Okey, cuba kita bacakan bunyi ha. Sama juga. Sebutan huruf ha, ha, hi, hu. Ha, I, Hu. Okey, kalau nak rasa macam mana, letak jari kat sini. Okey, letak jari bila dia bergetar, itulah dia makhraj bagi huruf hamzah dengan ha. Okey, ni ha gelap. Yang bulat ni kita panggil ha biasa. Hari kita akan baca huruf ha ni. Okey, cuba baca lagi sekali. Ha, hi, hu. Rasa tak getaran tu? 1, 2, 3. Ha, Hi, Hu. Okey, bahagian kerongkong dia akan lebih rasa berbanding dengan bahagian-bahagian lain. Itu untuk pangkal kerongkong. Ikut saya, pangkal kerongkong hamzah ha. Kerongkong hamzah ha. Betul. Okey, lagi sekali. Pangkal kerongkong hamzah ha. Pangkal kerongkong hamzah ha. Okey, makhraj ni penting ya sebab nanti dia ada kena mengena dengan hukum tajwid lain. Jadi kita kena kuasai yang kat sini. Okey, lepas pangkal kita naik sikit tengah-tengah kerongkong. Bawah pangkal, atas sikit tengah-tengah kerongkong. Tempat terhasilnya sebutan huruf ain dengan ha. Jadi bezakan ain dengan huruf hamzah. Huruf ain tengah-tengah kerongkong kena tekan sikit. A, I, U. A, I, U. Okey, dia tak datang dari dekat hidung. Huruf ain bukan dekat hidung, dia datang dekat sini, tengah-tengah kerongkong. Assalamualaikum. Dia baca alaikum. Jangan baca assalamu alai. Kalau alai itu biasa. Sama juga bila kita baca Al-Fatihah. Alaihim. Kat situ. Tengah-tengah kerongkong. Okey, mana mudah? Hamzah mudah ke ain? Mudah nak sebut. Hamzah mudah sebut ain tengah-tengah kerongkong. Huruf ha yang ni pun sama juga. Okey, dia datang daripada tengah-tengah kerongkong. Ni kita panggil dia ha pedas. Angin keluar dulu baru ada bunyi. Ha, hi, hu. Cuba bacakan. Ha, hi, hu. Betul, lembut sahaja. Beza dengan yang bawah. Yang bawah ha, hi, hu biasa. Okay. Jadi yang tengah-tengah kerongkong ni lebih mencabar. Jaga-jaga sebutan. Alhamdulillah. Subha, ha, ada angin keluar. Okay, jangan baca alhamdulillah. Daripada segala puji jadi segala binasa. Itu masalah dia. Salah sebut, okay, boleh jadi berubah makna. Okey, ikut saya. Tengah kerongkong ain ha. Tengah kerongkong ain ha. Boleh, lagi sekali. Tengah kerongkong ain ha. Tengah kerongkong ain ha. Dan yang terakhir, kita pergi bahagian kerongkong hujung. Hujung tu dekat mana? Dekat atas tu, kat kerongkong. Dekat sini kita kata kerongkong kat mana? Kat sini. Orang tak kata kerongkong kat bawah. Kerongkong kat atas ni kan. Okey, jadi kerongkong hujung tempat terhasilnya sebutan huruf ghin dengan huruf kha. Ghin kita baca gha. Gha, ghi, ru. Ghariru. Ru yang hujung tu. Dia datang dekat rongga kerongkong kat sini. Jangan baca ra. Kalau kata ra itu bacaan huruf ra. Dia datang dekat hujung, kat lidah. Okey, dia tak ada kat kerongkong. Jadi untuk hujung lidah ni, bukan hujung lidah, hujung kerongkong ni seperti mengeluarkan kahak. Sama juga dengan huruf kha. Nak keluar kahak tu. Kha, khi, khu.
Khahihu. Dia kena ada bunyi dekat kerongkong tu. Kalau dia lembut dia jadi huruf ha. Tu tak boleh jadi lembut. Huruf kha ni kena keras di kerongkong. Khahihu. Lagi sekali sebut. Khahihu. Okey, boleh. Okey. Kha, contoh perkataan akhir. Akhirat. Okey, tu cara bacaan huruf kha. Jangan tertukar, kalau ringan dia jadi huruf ha. Okey, kita ikut, cuba ikut saya, hujung kerongkong ghin kha. Hujung kerongkong ghin kha. Ghin pun masa nak sebut tu pun dekat kerongkong. Ghin kha. Hujung kerongkong ghin kha. Hujung kerongkong ghin kha. Okey, kita praktis. Ada rasa sakit tekak tak sikit? Okey, kalau ada rasa ataupun kata-kata sikit tu mana betul lah anda sebut tadi. Kalau tak sebut betul dia tak jadi. Tak sakit tekak, tak gatal. Okey, boleh setakat ni untuk rongga kerongkong? Boleh. Boleh tempat terhasilnya 6 huruf. Ini kita panggil dia huruf-huruf halki. Hamzah ha bawah pangkal, naik sikit tengah-tengah ain ha, hujung kerongkong atas sekali ghin dengan kha. Okey, kita rehat dulu sekejap 5 minit. Boleh minum air. Pasal-pasal kejap lagi kita sambung, boleh? Okey. Okey, terima kasih. Sambung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung seterusnya pada bahagian lidah. Okey, lepas kerongkong, lidah. Ilham, poin pertama, lidah. Dekat tadi, yang terakhir tu. Okey, terima kasih. Jadi untuk lidah, dekat buku dia keluarkan satu-satu. Lidah terbahagi kepada 4. Kalau tadi kerongkong 3, pangkal tengah tepi, pangkal tengah hujung, tapi lidah ada 4 pangkal. Lidah dalam sekali sebelum kerongkong, naik sikit tengah, kemudian dia ada tepi lidah. Okey, special sikit untuk lidah dia ada tepi dan yang terakhir hujung lidah. Okay, jadi yang Ilhan baca tadi tu, qaf dengan kaf tu, okay, sebutan dia datang daripada bahagian lidah pangkal yang dalam sebelum kerongkong. Okay, cuba perhatikan pada gambar rajah qaf dengan kaf tu, untuk huruf kaf, untuk huruf qaf bacaan dia lebih tebal. Sebab apa? Lidah yang dalam tu, saya besarkan sikit gambar rajah. Okay. Lidah yang dalam tu betul-betul menyentuh langit. Asal lidah kita kat bawah. Bila nak sebut je yang dalam tu dia naik. Okay. Contoh, cuba baca. Qa. Qa. Okay. Lidah dalam kita tu sebenarnya dia naik ke atas menyentuh langit. Lagi sekali. Qaqiqu. Qaqiqu. Qi pun tebal, ku pun tebal. Jangan nipis. Kalau nipis dia jadi huruf kaf. Dekat kaf tu dia ada rongga sikit. Tu beza qaf dengan kaf. Okey, cuba lagi sekali bacaan huruf qaf pelihara tebal dia sebab dia dalam. Qaqiqu. Qaqiqu. Okey, dia seperti nak menelan sesuatu. Okey, manakala huruf kaf dia lebih mudah sebab dia atas. Dia ada rongga sedikit, dia ada ruang sedikit. Kakiku. Kakiku. Okey, untuk huruf kaf di dalam tapi di atas sikit tu sebab bacaan dia lebih nipis. Okay, boleh yang ni qaf dengan kaf mana datang pangkal lidah. Okay, ikut saya pangkal lidah qaf kaf. Pangkal lidah qaf kaf. Betul. Okey. Ini penting nanti ada kena mengena dengan tajwid lain. Kita pergi seterusnya. Naik sikit pergi bahagian tengah lidah. Kalau pada buku muka surat sebelah kiri, muka surat 4, bacakan huraian dia, Ilhan. Okey, terima kasih. Jadi untuk 3 huruf ni jim, shin dengan ya, dia datang bila kita nak bunyi, tengah lidah dinaikkan ke atas. Asal lidah kita kat bawah. Bila nak sebut je huruf ni, automatik dia naik. Okey, sebagai contoh huruf jim. Jajiju. Cuba bacakan.
Jajiju. Okey, boleh tak rasa? Lidah yang tengah-tengah tu sebenarnya dia naik. Tu yang ada garis putus-putus tu. Okey, asal lidah kat bawah dia naik. Cuba lagi sekali. Rasakan tengah lidah ke atas. Jajiju. Jajiju. Okey, kalau tak percaya lidah kena naik, anda letak lidah kat bawah. Jangan bagi gerak. Bunyikan ja. Lepas atau tak? Ya. Tak boleh. Okey, dia tak akan jadi. Sampai kiamat pun tak akan jadi sebab dia memerlukan lidah tengah-tengah tu naik ke atas. Sama juga dengan huruf shin. Okey, bila kita baca huruf shin ni, sebutan dia sya tu dia ada angin. Untuk huruf shin ni dia banyak angin keluar. Sya, shi, shu. Sha, shi, shu. Okey. Angin keluar bersama lidah tu tengah-tengah naik ke atas. Lagi sekali. Rasakan lidah naik ke atas ya. Sha, shi, shu. Sha, Jajiju. Betul. Kalau tengah-tengah lidah tak naik, dia akan jadi bunyi sa. Sa lidah dekat bawah. Okey, sha lidah kena naik tengah-tengah. Okey, dan huruf terakhir huruf ya sama juga, sebutan tengah-tengah lidah kena naik. Ya, yu. ya, Yayu. Boleh rasa tak lidah naik? Okey, cuba rasakan Kadang-kadang tak rasa sangat. Sebab ada beberapa huruf tu dia tak menyentuh sangat dekat atas tapi dia ternaik sebenarnya. Okey, cuba lagi sekali. Ya, yu. Yayu. Okay, kita test lagi sekali kita tengok betul tak dia kena naik. Letak lidah kat bawah, kakukan, lepas tak bunyi ya. ya. Tak ada. Okey, tak ada bunyi ya. Okey, dia kena naikkan tengah-tengah lidah ke atas. Ikut saya. Ini tengah lidah Tengah lidah, jim, shin, ya. Tengah lidah, jim, shin, ya. Betul. Ataupun kalau nak senang sebut, jashaya. Kita bagi dia balik atas. Tengah lidah, Jashaya. jashaya. Okey. Jadi saya teruskan. Lepas tengah-tengah lidah, kita naik, kita pergi kepada seterusnya dipanggil tepi lidah. Cuba bacakan Ilhan poin seterusnya. Daripada tepi lidah kiri ke kanan yang dipanggil sisi. Okey, untuk tepi lidah satu-satunya huruf iaitu huruf dot. Dia tak kongsi. Kalau kita tengok tadi, halki ada 6 huruf, dia kongsi tempat yang sama. Okey, huruf jim, shin, ya tadi pun tempat yang sama, tengah-tengah lidah 3 huruf. Tapi huruf dot, okey, dia tak kongsi dengan huruf-huruf lain, dia datang daripada tepi lidah. Okey, bagaimana? Asal lidah kita kat bawah. Sekejap saya cari. Ada gambar ajar yang lebih jelas. Asal lidah kita kat bawah macam ni, bila kita nak baca sebutan huruf dot, okey, dia akan naik tepi tu. Menyentuh Dot. pada garham. Do. Oh. Bunyi huruf dot, do, di, du. Do, di, du. Itu. Itu bunyi huruf dot. Kalau orang Arab baca, dia tak semacam kita baca. Kita baca do, di, du. Kita punya dot keras. Orang Arab dia punya dot dia lembut. Dia macam ala-ala pelat kat sini. Sekejap saya besarkan sikit. Oh. Okey, ni dia. Okay, asal lidah kita dekat bawah, bila nak bunyi dha, automatik dia naik menyentuh garham. Okay, point dia untuk huruf dha ni, lidah kat bawah bila nak bunyi, yang tepi lidah menyentuh gerham. Okay, bukan depan, tepi. Yang belakang tu. Dha, di, du. Bacakan. Do, Di, du. Boleh? Sikit lagi. Dha, di, du. do, di, du. Boleh. Dia dah makin cantik dah. Kita baca Al-Fatihah. Waladdallin. Waladdallin. Boleh dah. Ada bunyi tebal dia. Lepas tu dia macam ada pelak sikit. Okey, jangan baca walad. Dia bukan walad. Dia walad. Dia bunyi huruf dot tebal. Okay, itu dia untuk huruf dot tepi lidah.
Okay. Bagi saya huruf ni yang paling mencabar. Sebab kita nak naik tepi lidah tu susah. Okey, saya teruskan. Ikut saya, tepi lidah dot. Tepi lidah dot. 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 Baca dadidu. Cuba praktis untuk huruf dot ni. Okey, Ya. habis bahagian tepi kita dah tengok tadi. Okey, pangkal lidah. Ingat lagi pangkal lidah bunyi huruf apa? Sebutan huruf qaf dengan kaf. Okey, lidah terbagi kepada 4. Okey, pangkal lidah yang dalam sekali tu isinya sebutan huruf qaf dengan kaf. Dan kita naik sikit, kita pergi pada tengah lidah 3 huruf jashaya. Lidah paling banyak huruf yang bunyi keluar daripadanya. Okey, jim, shin, ya untuk tengah-tengah lidah. Tepi lidah tadi huruf apa? Dot. Okey, huruf dot. Satu je dot. Okey, satu je dot dia. Doraemon kat sini. Okey, kemudian kita pergi bahagian hujung lidah. Okey, hujung lidah dia terbahagi kepada 4 lagi pecahan. Okey, ni kita panggil dia lebih khusus lah. Okey, iaitu yang pertama, hujung lidah dia naik ke lelangit. Kemudian dia pergi gusi atas antara 2 gigi dan gusi bawah. Jadi kita tengok dahulu hujung lidah ke lelangit. Boleh bacakan Ilhan? Okey, jadi dia maklumkan situ pada buku, hujung lidah anda tu ditekankan ke lelangit keras, dia naik ke atas. Okey, huruf yang terlibat adalah huruf nun, lam dengan ra. Saya panggil dia naluri. Okey, bila kita nak baca bunyi nun, sebutan dia na. Lidah tu naik. Na, ni, nu. Bacakan. Na, ni, nu. Okay, rasanya ni lebih rasa berbanding tengah lidah, betul tak? Betul. Yang ni kita boleh rasa dia kena naik. Huruf lam sama juga. La, li, lu. La, li, lu. Dia boleh nampak yang saya sebut, nampak lidah saya tu bergerak ke atas. Huruf ra, ni orang kata dia pelak huruf R. Sebab apa? Lidah dia pendek, dia tak sampai. Tak sentuh lelangit. Jadi untuk huruf ra dia kena naikkan hujung lidah ke lelangit. Ra, ri, ru. Ro, ri, ru. Dia naik ke lelangit. Itu dia tempat terhasilnya sebutan nun, lam, ra. Ikut saya, hujung lidah ke lelangit, nun, lam, ra. Hujung lidah ke langit, nun, Lam, Ro. ra. Okey. Dia tak datang pada kerongkong. Huruf nun tu dia tak bunyi kerongkong bergetar. Tidak. Dia pada hujung lidah. Okey, kita pergi seterusnya. Lepas nun, lam, ra. Okay, kita turun sikit. Bacakan Ilhan muka surat seterusnya. Boleh. Okey, untuk 3 huruf ni, ta, dal dengan to. Kita mula daripada huruf yang mudah. Okey, bila nak bunyikan sebutan 3 huruf ni, hujung lidah itu menyentuh, dia panggil kat situ gigi gunting. Betul tak? Gigi gunting tu gigi apa? Gigi kacip kita. 2 gigi depan tu. Okey, ni bahasa dia tukar. Buku tu dia tukar betul-betul daripada bahasa Arab. Bahasa Arab dia panggil gigi gunting. Okay, bila nak sebut huruf ta, dal dengan to ni mesti menyentuh gusi atas. Paling mudah kita kata gusi atas lah. Okay, baca ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Bila baca ta tu, rasa tak dia kena kat gigi? Kalau nun tadi, na tu dia tak rasa gigi. Kalau ta tu dia rasa. Sebab apa? Dia menyentuh gusi atas. Sama juga dengan huruf dal. Ini orang Arab huruf dal dia pelat. Da, di, du. Da, di, du. Okey, sebab apa? Hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun gigi kacip tu. Da, di, du dekat dalam. Cuba lagi sekali. Da, di, du. Lagi sekali. Pelakkan lagi. Dia tak kena tu. Kalau kita baca da, di, du dia dalam. Dia dekat lelangit. Kita tak nak kena lelangit. Kita kat bawah sikit. Rasa gigi tu. Da, di, du. Da, Da, di, du. Okey. Untuk huruf dal
Pelat sedikit. Alhamdulillah, dulillah. Itu cara bacaan dia. Okey, qul huwallahu ahad. Okey, itu bunyi dia. Had. Okey, kita pergi dan huruf seterusnya huruf to. Dibaca tebal, tempat yang sama, gusi atas. To, ti, tu. Tebalkan. Potitu. Okey, to biasa tak masalah. Dal je lah anda kena jaga-jaga sebab dia sedikit pelat. Ikut saya, hujung lidah ke gusi atas, ta, dal, to. Hujung lidah gusi atas dadato. Betul. Okey, itu bahagian hujung lidah. Kita pergi seterusnya. Okey, dia pergi gusi bawah dulu. Kalau pada buku gusi bawah, bacakan huraian dia Ilhan. Okey, terima kasih. Jadi tadi dia pergi gusi atas, sekarang dia pergi gusi bawah. Dia tak naik pun. Okey, tempat terhasilnya sebutan 3 huruf zai, sin dengan sod. Okey, bila nak baca, zai dekat bawah. Za, zi, zu. Cuba. Zazizu. Boleh lagi sekali. Za, zi, zu. Zazizu. Okey, lidah dekat dalam, jangan keluarkan. Okey, zaitun. Kita baca huruf zai. Okey, huruf sin sama juga. Sa, si, su. Sasisu. Okey, huruf sin. Saya. Bila kita kata sa, sa dekat bawah. Rasa lidah tu kena gusi kat bawah tu. Huruf sod juga begitu, bacaan dia tebal. Okey, dia letak baru ada bunyi. So, si, su. Sosisu. Lagi sekali, tebalkan. So, si, su. Sisu. Boleh? Okey, itu dia tempat huruf zai, sin, sod, hujung lidah, gusi bawah. Kita test. Anda naikkan lidah ke atas, macam kedudukan bunyi nun ke atas tu, kena langit. Lepas tak bunyi sa? Tak. Tak ada bunyi. Dia takkan ada bunyi. Sebab apa? Kita perlu parking. Saya panggil parking ni. Mahraj ni kita kena parking lidah betul baru ada bunyi betul. Okay, kalau salah parking, dia tak jadi. Okey, ikut saya. Hujung lidah gusi bawah, zai, sin, sod. Hujung lidah gusi bawah zai sin sod. Bagus. Okey, kita pergi seterusnya bahagian terakhir hujung lidah. Okey, bacakan Ilhan poin yang terakhir kat situ. Bagus. Okey, 3 huruf ni jaga-jaga. Ketika menyebut, anda kena keluarkan sedikit lidah antara 2 gigi. Okey, kalau tak jadi, kalau tak keluar dia jadi huruf lain. Tu bahaya huruf ni. Okey, sebagai contoh huruf sa, lidah kena keluar dulu. Parking dulu baru bunyikan. Sa, si, su. Sasisu. Si, su pun sama juga. Apa pembaris huruf sa, bila nak bunyi, lidah keluarkan. Sebagai contoh, kita baca solat maghrib. Soli fardu maghribi thalatha. 2 kali. Lidah kita keluar sebab ada 2 huruf sa. Okay, cuba baiki huruf sa, lidah keluar. Sa, si, su. Sasisu. Lidah kat dalam tu, keluarkan dulu. Parking dulu. Letak kat luar sikit. Sa, si, su. Sasisu. Baru ada bunyi dia. Sebab apa lidah tak boleh dekat dalam? Kalau kat dalam dia jadi huruf sin. Huruf sin tu huruf apa tadi kita tengok? Huruf sin, hujung lidah, gusi bawah. Okay, jadi kalau dia tertukar huruf, boleh berubah makna. Okey, kita tengok huruf zal. Huruf zal sama juga. Yang ada titik kat atas macam dal ni. Okey, dikeluarkan sedikit lidah. Zazizu. Zazizu. Okey, jangan letak lidah dekat dalam. Kalau dekat dalam dia jadi huruf zai. Zaitun, zazizu dalam. Huruf zal kita pakai untuk perkataan zuriat. Lidah keluarkan. Lagi sekali. Zazizu. Parking dulu luar. Zazizu. Baru cantik. Siratal ladzi. Keluarkan lidah. Kita baca Al-Fatihah. Ladzi.
Okay, perkataan allazi ni banyak dalam Al-Quran. Jadi bila baca huruf zal lidah keluarkan. Dan yang terakhir huruf zo. Okay, lidah keluar tapi bacaan dia tebal. Zo, zi, zu. Bacakan. Zazizu. Okey, lagi sekali lidah keluarkan, dia akan ada bunyi pelat sedikit tebal. Zo, zi, zu. Zazizu. Okey, jangan letak dekat dalam. Kalau dekat dalam dia tak jadi huruf zo. Jadi untuk huruf, kita dah tengok tadi nama-nama huruf hijaiyah. Huruf yang sering orang tertukar adalah huruf sod, dot, to dengan zo. Betul tak? Okay, Betul. sod, dot, to dengan zo. Bila nampak 4 huruf ni dia mulalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Baru dia tahu ni huruf apa. Jadi tips saya untuk 4 huruf sod, dot, to, zo ni, untuk huruf zo kita tahu lidah kita kena keluar. Okay, baru jadi huruf zo. Manakala untuk huruf dot, ni huruf yang famous ni, kita tukar dengan huruf lain. Untuk huruf dot, tepi lidah tu kena naik. Baru jadi do. Okay, insyaAllah boleh lepas ni kita dah tahu huruf-huruf tu keluar kat mana, insyaAllah tak salah sebut. Okey, kita kembali balik pada mahraj tadi. Ikut saya, lidah antara 2 gigi, sa, zal, zo. Lidah antara 2 gigi, sa, zo, zo. Sa, zal, zo, nama huruf. Sazal. Zo. Betul, zo. Okay. Sholli fardu zuhri, zo. Zuhur tu huruf zo, lidah keluarkan. Zo, zo. Okey, jadi bila saya keluarkan bahagian lidah sahaja, okay, sebab dia ada 4 bahagian dan hujung tu dia pecah lagi kepada 4, beginilah keadaan dia. Okay. Ada berapa huruf mahraj keluar daripada lidah? Ada 18 huruf. Hampir lebih separuh. Huruf Al-Quran ada 29 sahaja. Okay. Lebih separuh sebutan datang daripada bahagian lidah. Jadi bersyukurlah ada lidah bukan untuk merasa makanan tapi untuk mengaji sebenarnya. Okay, kalau lidah tu kena potong, dah tak boleh nak sebut dah. Banyak huruf yang keluar daripada hujung lidah ni. Nun, lam, ro, ta, dal, to, sa, za, zo, zai, sin, sod. Okay, kalau potong lidah tu tak boleh sebut dah. Itu dia bahagian lidah. Okay, jom kita pergi sekali lalu untuk lidah. Ikut saya, pangkal lidah qaf kaf. Pangkal lidah kof kof. Kap. Tengah lidah jim, kita pakai ja saya lah senang nak bunyi. Tengah lidah ja syaya. Tengah lidah, ja, Syaya. Boleh. Tepi lidah dot. Tepi lidah dot. Okey, hujung lidah ada 4. Hujung lidah ke lelangit, nun, lam, ro. Ujung lidah lelangit nun lam ro. Boleh. Hujung lidah gusi atas, ta, dal, to. Ujung lidah gusi atas ta da ro. No, ta, dal, to. Da da ro. No, to. Kita pergi to. Lelangit, roh. Kita dekat gusi atas. Hujung lidah ke gusi atas, ta, dal, to. ujung Ujung lidah lidah, gusi atas ta da to. To. Okey, tertukar tadi. Belakang bukan ro, to. Okey, dan yang terakhir, yang seterusnya hujung lidah antara 2 gigi. Ni famous. 3 huruf ni lidah keluar. Hujung lidah antara 2 gigi, sa, zal, zo. Ujung lidah antara 2 gigi sa za za. Okey. Jadi kalau lemah pada 3 huruf ni banyakkan latihan menyebut. Okey, dan yang terakhir hujung lidah ke gusi bawah zai, sin, sod. Ujung lidah gusi bawah zai sa so. Zai, sin, sod. Zai sin sod. Betul, kita sebut nama huruf. Boleh je kalau nak baca sa tadi. Tapi kena baca za, sa, so lah. Okey. Okey. Itu bacaan bagi bahagian lidah. Agak-agak yang mana sukar antara lidah ni?
Antara dua gigi. Antara dua gigi. Banyakkan latihan menyebut, buat sebut. Macam anak saya dia punya S. Okay, kita S kita mewakili huruf sin. Sin lidah kat dalam kan? Okay, anak saya dia tak boleh. Okay, anak saya yang kecil sekali pun dia punya huruf S dia semua lidah keluar. Ikan bilis, atas, sejuk. Okey. Dia buat sebut. Ni pun saya dah hampir buat sebut. Okey. Supaya apa? Lidah kita tu lembut. Bila dia nak baca dia keluar. Bila nak baca dia keluar. Okey. Habis bahagian lidah, kita pergi bahagian bibir. Okey, bibir ada dalam dua keadaan. Dekat dalam buku tak ada Dalam buku cuba bacakan huraian dia dulu Ilhan. Okey, pada bahagian bibir di buku dia keluarkan terus sekali. 4 huruf waw, fa, mim dengan ba. Okey, saya pecahkan lagi. Bahagian bibir tu dalam dua keadaan. Yang pertama bibir renggang ataupun dia terbuka sedikit. Dan yang kedua bibir rapat. Okey. Jadi untuk bibir yang terbuka ataupun renggang, dia akan menghasilkan sebutan dua huruf. Okey, di mana yang pertama bibir tu muncung. Bila nak bunyi je huruf ni automatik bibir muncung. Huruf waw. Okey, waw, wi, wu. Bacakan. Wawiwu. Okey, automatik. Waw, wi, wu. Kalau rapat, cuba rapat. Bunyi wa, lepas tak? Wa. Tak lepas. Sebab apa? Bibir perlu muncung. Perlu ke kita susah-susah nak muncung bibir? Tak. Yang ni huruf mudah boleh sebut automatik. Okey, sebab apa? Fitrah manusia. Okey, manusia boleh berjalan. Manusia makan. Itu fitrah manusia. Sama juga dengan huruf ni boleh sebut sebab apa? Fitrah telah dijadikan. Okey, kita tengok huruf fa pula. Huruf fa sama Perhatikan pada gambar rajah. Okey, yang atas tu gigi. Okey, gigi atas menyentuh bibir bawah. Untuk huruf fa akan maklumkan pada pelajar gigi seperti arnab. Kerana apa? Gigi atas kita menyentuh bibir bawah. Fa, fi, fu. Pi, fu. Okay, dia bukan rapat. Kalau kita baca pa, dia jadi huruf pi. Dia bukan pa, pa tu huruf lain. Untuk Al-Quran dibaca F, fa. Fa, fi, fu. Lebih baik. Okey. Jadi parkingkan anda punya gigi pada bibir bawah untuk huruf fa. Ikut saya, bibir renggang wafa. Bibir renggang wafa. Fa. Okey. Dan yang terakhir pada bahagian bibir, mim dengan ba tu apa yang berlaku? Bibir rapat. Okey, bibir rapat menghasilkan dua sebutan huruf mim dengan ba. Okey, kita baca huruf mim. Ma, mi, mu. Mamimu. Betul. Okey, automatik. Kalau bunyi betul tu rapatlah walaupun tak buka kamera saya tahu. Okey, kalau macam huruf sa, za, zo tadi boleh dengar bunyi dia lain. Huruf ba, ba, bi, bu rapatkan. Babibu. Okey, dua huruf ni pada bahagian bibir yang rapat. Ikut saya bibir rapat mimba. Bibir rapat mimba. Mimba. Okey. Jadi untuk dua huruf ni nanti dia ada kena-mengena dengan hukum tajwid lain. Okey, ada soalan tak setakat ni? Mim. Okey. Macam mana nak ingat benda ni? Okey, saya bagi tips. Macam mana kita nak tahu makhraj huruf sesuatu huruf tu. Okey, sebagai contoh, huruf ba. Macam mana kita nak tahu kalau kita tak ingat kedudukan dia dekat mana? Sebab kalau kita ingat tu kita kena hafal. Tips dia mudah sahaja. Kita nak tahu contoh huruf ba. Kita matikan huruf ba tersebut. Okey, sukunkan dia. Tapi huruf yang sukun ni dia tak boleh bunyi sendiri. Kita kena tambah sebelah dia hamzah baris atas a. Okey, ni tips dia macam mana kita nak tahu makhraj huruf. Okey, a kawan dengan ba bacakan ab. Okey, ab. Okey, apa yang berlaku? Rasa ke dekat kerongkong bergetar? Tak. Rasa ke lidah bergerak? Ab. Ab. Okey.
Okay, apa yang rasa? Kita akan rasa lebih berat kepada bahagian bibir yang bergerak. Betul tak? Up. Okey, itu dia punya tips macam mana nak tahu sebutan huruf makhraj tersebut. Okey, sebagai contoh, kita nak tahu huruf fa. Matikan huruf fa. Ingat lagi bahagian bibir fa Kita baca af. Okey. Bagaimana? Lidah yang bergerak ke, kerongkong yang bergetar ke? Af. Bibir. Bibir. Tak kisahlah. Kita tahu dia rapat ke renggang ke, tapi kita tahu dekat bibir untuk huruf fa. Okay, kita cuba pula huruf kha. Ingat lagi huruf kha. Kha dekat mana? Matikan dia. Mana datang? Bibir ke? Kerongkong. Tekak. Betul, tekak ataupun kerongkong lah. Kha. Okey, kita test. Huruf ta. Ambil huruf ta. Ingat tak dekat mana huruf ta? Lidah mana? Lidah ada banyak tu. Matikan dia. Gusi atas. Betul. Lidah pergi gusi atas. Rasa dia pergi pada gigi ke atas tu. Huruf nun. Ingat lagi kat mana? Langit. Dia langit. Cuba baca. An. Okey. An. Okey, automatik kita akan rasa lidah tu dia berhenti dekat lelangit. Dia tak ada kena-mengena dengan bibir, dia tak ada kena-mengena dengan kerongkong. Itu tips macam mana kita nak tahu makhraj huruf. Kita kata benda ni penting, tapi kita tahu tips, insya-Allah boleh. Huruf jim, cuba test huruf jim. Lidah tengah. Lidah boleh rasa kan? Dia naik tengah-tengah lidah ke atas. Okey, ada masa lagi sikit. Saya pergi satu lagi. Okey, satu lagi makhraj huruf iaitu huruf yang terakhir. Apa dia? Boleh bacakan dekat buku Ilhan? Okey, jadi terakhir bagi pelajaran yang kedua, bahagian rongga hidung. Okay, rongga hidung bukan menghasilkan sebutan. Okay, nun dengan bim ni melibatkan bacaan dengung. Okay, bila kita mengaji, biasa orang kata, oh kena dengung kat sini, dengung. Apa dengung tu? Bila kata dengung, automatik kita ingat pada hidung. Kita tekan sikit pada hidung kita, bacaan dengung tu, kemudian kita panjangkan sikit bacaan dia dengan kadar 2 harakat. Huruf apa yang terlibat untuk dengung? Huruf nun dengan huruf mim. Okay. Yang untuk huruf nun dengan mim ni, dia bukan berbaris atas ataupun untuk huruf nun dengan mim ni berlaku dengung apabila melibatkan tanda sukun ataupun tanda sabdu. Okay, dia bukan baris macam na tu, baris atas tak. Na tu dia tak ada dekat hidung. Okay, dia pergi bunyi dekat hujung lidah lelangit. Okay, untuk dengung libatkan nun sukun ataupun nun sabdu, begitu juga dengan mim sukun ataupun mim sabdu. Okay, jadi nanti bila kita masuk pelajaran yang melibatkan dengung, tolong baca panjang sikit kadar dengung tu sekurang-kurangnya 2 harakat. 2 harakat tu panjang macam mana? 2 gerakan jari. Okay, kalau nun bunyi dengung dia en. Okay, kalau mim cuba bunyi, ada rasa tak kat hidung? Mim. Sebagai contoh kita bunyikan nun sabdu. Betul. Okay, jangan kedekut dengung. Masalah kita, orang kita selalu kedekut dengung. Okay, dengan bacaan dengung sebenarnya bacaan tu lebih cantik. Tapi jangan pergi panjang sangat. Sekurang-kurangnya 2 harakat. Tapi dia boleh pergi lebih. 3 boleh tapi jangan panjang sangat. Sama juga dengan huruf mim. Mim tu kita letak tanda sabdu. Okey, panjang sikit lagi. Cantik kan? Dia ada dah bunyi. Amma tu ada. Cuma dia kurang lagi. Okey, tu cara bacaan dengung.
Jadi kalau mengaji praktis sendiri, cuba kuasai dulu bacaan dengung pada nun sabdu, mim sabdu. Sebab apa? Untuk mim sabdu, nun sabdu dia ada satu hukum, boleh rujuk pada skrin. Dia beri nama wajibul khunnah. Dalam buku tak ada di nota tambahan. Okey, ada satu hukum dia beri nama wajibul khunnah, di mana wajibul maknanya wajib, khunnah maknanya dengung. Bila anda nampak mim sabdu, nun sabdu, tolong dengungkan panjang sikit. Okey, wajib dengung. Nampak macam mudah, tapi kadang-kadang orang tak baca, dia kedekut dengung. Okey, sebagai contoh kita ambil dekat sini. Betul tu bacaannya. Bin, amat sikit dia punya nun. Okey, ambil daripada bin nas. Rabbin nas. Okey, birob ba tak ada bunyi dengung. Dengung pada huruf nun. Bin nas. Rabbin nas. Okey, jadi kalau kita baca panjang tu dia jadi cantik untuk dengung. Sama juga kalau dengan mim sukun mim sabdu. Summa. Summa. Okey, tarik sedikit tekan pada hidung untuk bacaan dengung huruf mim. Okey, dua ni kalau kuasai dulu insya-Allah bacaan dia lebih baik. Ada soalan setakat ni? Ada. Okey, terima kasih. Okey, Ilhan tanya dekat contoh yang saya bagi surah An-Nas ni, sin tak ada tanda mati. Sin tu paling bawah. Asalnya bi rabbin nasi. Tapi kenapa saya baca bi rabbin nas? Okey, saya matikan huruf sin sebab kita nak berhenti. Okey, nanti saya akan ajar cara berhenti. Bila kita nak berhenti, kita tak boleh baca macam biasa. Okay, dia ada cara dia. Sebagai contoh ayat ni, kita kena matikan huruf yang terakhir tu. Tu dibaca bin nas. Sama juga dengan Al-Fatihah. Kat sini ada ke? Kat sini tak ada. Sekejap. Saya keluarkan Al-Fatihah. Sebab selama ni kita hafal, kita tak perasan pun. Okay, huruf tu sebenarnya dia ada baris dia. Okey, tengok pada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca him yang belakang tu. Okey, kita tak baca rahim. Mi tu kita tak baca pun, kita matikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tak ada bunyi mi. Baris kedua pun sama. Alhamdulillahirabbilalamin. Dia tak baca na tu. Okay, sebab apa? Sebab kita nak berhenti, huruf terakhir kita kena matikan. Okay, nanti penerangan lebih lanjut saya akan terangkan pada pelajaran yang terakhir. Untuk bacaan macam mana nak berhenti ni dalam pelajaran yang terakhir insya-Allah. Okey, ada soalan lain?